Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita pada hari ini, pada pagi ini, kita bersama dengan Maulana Hussein Abdul Qadir Yusufi untuk program kita bicara sarjana hadis, merungkai isu khilafiyah. Jadi kita ada beberapa soalan yang hendak dibincangkan pada hari ini. Jadi kita akan merungkai beberapa isu yang menjadi polemik pada masa sekarang. Jadi antara isu yang kita hendak bincangkan ataupun yang hendak kita rungkaikan pada hari ini adalah kerana beberapa golongan mendakwa bahawa Al-Quran tu kan mempunyai satu sahaja versi. Hadis pula datang daripada Rasulullah yang satu seorang je. Tetapi kenapa berlaku perbezaan ijtihad? Kenapa berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama? Sehingga kan yang ada pada masa kita sekarang 4 mazhab. Jadi itulah soalannya, apakah faktor berlaku perbezaan ijtihad dan mazhab sehingga muncul pada zaman kita sekarang 4 mazhab yang masyhur. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jadi dipersilakan kepada Maulana Hussein untuk menerangkan dan merungkai persoalan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat taufik untuk bincang berkenaan dengan ilmu hadis, ijtihad, mazhab dan lain-lain. Alhamdulillah, berdasarkan soalan daripada Ustaz Hafiz tadi, kita pertama sekali perlu kita tahu seperti mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjelaskan Al-Quran melalui sabdaan, perbuatan, amalan dan juga takrir, pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wahyu yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang kita sebut Al-Quran, dan sabdaan, perbuatan, amalan dan pengiktirafan daripada Rasulullah SAW ni sekarang kita kata hadis. Jadi itulah dua faktor utama perlu kita pegang, Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dalam hadis pun ada sebut sesiapa sahaja memegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dia tidak akan sesat dari segi akidah dan juga amalan. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan wahyu apa sahaja turun ke atas dia kepada sahabat-sahabat, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hari-hari hadis-hadis kepada sahabat-sahabat. Jadi di kalangan sahabat yang menerima terus Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah SAW sendiri ni, ada juga sahabat yang ingatan kuat, mereka hafal ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ada juga di kalangan sahabat bukan kata ingatan kuat saja, mereka dianugerah dengan kebolehan ijtihad dengan ayat-ayat Quran dan Al-Hadis. Disebabkan itu, di kalangan sahabat yang ada bilangan 124,000 sani, sama-sama mereka dengar hadis daripada Rasulullah SAW, sama-sama mereka menerima Al-Quran daripada Rasulullah SAW, tapi darajat mereka berbeza-beza. Bukan kata semua orang dengar wahyu Al-Quran daripada Rasulullah SAW dan hadis daripada Rasulullah SAW semuanya dah pandai ijtihad, semua tu dah jadi mujtahid. Tidak. Di kalangan sahabat sendiri ada yang hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi dia tidak mempunyai kebolehan ijtihad.
Jadi dia tidak mampu nak mengeluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi terpaksa dia rujuk kepada sahabat lain yang lebih pandai daripada dia. Kajian daripada ulama dapati di kalangan sahabat bilangan begitu banyak, hanya sahabat yang sampai darajat mujtahid, mampu ijtihad hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis ni hanya ada lebih kurang 100 orang saja. 100. Bukan semua yang dengar Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah SAW tu, semua tu dah jadi hafizul Quran, hafizul hadis, mujtahid, tidak. Kita sekarang ni tahu hadis sikit, kita dah jadi mujtahid. Kita dah pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu', istilah tu, kita anggap kita ni dah jadi pakar hadis, kita dah jadi mujtahid, sampai kita kata tak perlu ikut ijtihad mana-mana imam mazhab. Itu penyakit sekarang ni. Jadi cuba tengok di kalangan sahabat, Abu Hurairah yang hafal hadis banyak sekali berbanding dengan sahabat lain, sampai sahabat-sahabat kata yang Abu Hurairah ni masuk Islam kemudian daripada sahabat lain, dia sempat dengan Rasulullah SAW hanya lebih kurang 4 tahun lebih begitu. Tapi dialah banyak sekali riwayat hadis-hadis tu. Jadi dia dapat hafal banyak hadis, tapi banding kebolehan dia dengan Abdullah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat dibilang sebagai mujtahid di kalangan sahabat ni tidak sama dengan Abu Hurairah. Maksudnya, walaupun pandai hadis, walaupun hafal hadis, kalau tidak ada kebolehan ijtihad, Allah tidak bagi lagi kepada dia, dia tidak mampu ijtihad daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi di kalangan sahabat-sahabat yang hanya menghafal Quran, menghafal hadis, tahu Quran hadis, tapi tidak mampu ijtihad hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis ni, mereka terpaksa rujuk kepada sahabat-sahabat yang pandai ijtihad tu. Seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan ulama dah buat kajian di kalangan sahabat-sahabat hanya pandai ijtihad, dah sampai darjat ijtihad ni lebih kurang 100 orang. Jadi setelah wujudnya sahabat-sahabat yang pandai ijtihad dan ada sahabat yang ikut ijtihad dengan sahabat, di situ dah pun ada taklid. Taklid dengan orang pandai, walaupun tidak sebut ikut mazhab, walaupun tidak sebut masa itu dah ada mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab Aisyah, tidak sebut begitu. Jadi berterusan daripada situ sampailah kepada Imam Abu Hanifah yang sempat dengan sahabat, kemudian masa dengan Abu Hanifah Imam Malik, Imam Abu Hanifah di Kufah, Imam Malik di Madinah, dan kemudian daripada itu muncul Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka ni satu sama lain ada hubungan rapat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i yang muncul selepas daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dia tu anak murid Imam Malik, Imam Syafi'i itu, dan anak murid Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, dia tu menjadi anak murid Imam Syafi'i, dan juga dia menjadi anak murid Qadhi Abu Yusuf, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi bila mereka muncul sebagai mujtahid, disebabkan mereka ada kebolehan memahami Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga mereka pandai ijtihad. Allah anugerah kepada mereka kebolehan ijtihad. Jadi bila mereka muncul sebagai mujtahid, dengan adanya ijtihad mereka ni lebih hebat daripada imam lain. Bukan kata Imam Pak itu saja ada pandai ijtihad, tidak. Sufyan Tsauri, yang lain-lain ada lagi masa tu yang pandai ijtihad, ada juga ikut ijtihad. Kumpulan ni ikut Sufyan Tsauri, ada pula kumpulan ni ikut Imam Mujtahid ni. Tapi akhirnya yang kelompok-kelompok lain sedikit-sedikit ni dah pun lenyap. Dah pupus. Jadi
selepas dah pupus kelompok-kelompok kecil ni, akhirnya kekal ijtihad imam 4 mazhab tu. Disebabkan ijtihad mereka ni lebih hebat, lebih menepati dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kekal ijtihad mereka sampai hari ini. Jadi di zaman sahabat tidak sebut ikut mazhab. Di zaman tabi'i, setelah dah ada orang ramai ikut kepada ijtihad Imam Abu Hanifah, Imam Malik, barulah dah mula panggil orang ikut mazhab. Jadi ijtihad ni daripada imam-imam yang mampu ijtihad tsani, dan mazhab ni ikut jadi daripada mereka yang ikut dengan imam-imam tu. Di situlah timbul dengan ijtihad dengan mazhab tu. Jadi sedikit berbeza maksud dia. Ijtihad ni kebolehan Allah Ta'ala anugerah kepada imam-imam, mereka ada kebolehan boleh mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila ijtihad mereka sudah ada, ramai yang tak pandai Quran, hadis ni, mereka ikut ijtihad imam-imam tu. Nak ikut terus Quran Sunnah ni, awamun nas, orang biasa, bahkan ustaz-ustaz, sebahagian ulama pun mereka tidak mampu. Jadi mereka terpaksa ikut pegang dengan ijtihad imam-imam tu. Apalagi kita manusia biasa, di kalangan sahabat pun ada Quran hadis dengar daripada Rasulullah SAW sendiri, tapi mereka tidak mampu nak ijtihad hukum, terpaksa ikut mujtahid di kalangan sahabat tu. Itu contoh baik bagi kita. Jadi tak perlu kita sekarang kata kita tak perlu ikut mana-mana ijtihad imam. Quran dan Sunnah ada di hadapan kita, kita boleh amal terus Quran Sunnah. Itu satu membawakan satu fahaman agak boleh menyesatkan umat Islam. Kita kata kita tak perlu ikut ijtihad imam, tapi yang peliknya kita boleh ikut dalam bab hadis ni ijtihad daripada imam-imam hadis. Kalau kita banding dengan bidang hadis dengan bidang ijtihad ni, bidang ijtihad ni lebih rumit daripada bidang hadis. Bidang hadis kita nak menentu satu-satu hadis sebagai sahih, hasan, dhaif, maudhu' ni, kalau banding dengan bidang ijtihad, itu lebih mudah daripada ijtihad. Tidak semestinya muhaddis jadi mujtahid. Mesti mujtahid tu muhaddis. Itu. Jadi maknanya dalam bidang hadis kita boleh ikut ijtihad orang lain. Sekarang ni masyhur ikut Albani. Tak apa, itu kita tak jadi masalah, ikutlah mana-mana. Nak ceritanya memang ada ikutan. Dalam bidang hadis yang mudah pada ijtihad pun boleh ikut ijtihad imam hadis. Kenapa pula masuk bidang ijtihad tu kita angkat bahu kata tak perlu ikut ijtihad mana-mana imam mazhab. Jadi itu satu pemikiran yang salah. Jadi